Hai, selamat pagi saya ucapkan kepada rakan-rakan dan juga guru-guru yang sedang melihat video ini. Saya Boris Arkimbo Justin daripada College Tingkatan 6 Kota Kinabalu, Sabah, di bawah bimbingan Cikgu Rita. Saya akan membentangkan tentang topik 8.6, yaitu kesepaduan pasukan. Kekuatan serta kelemahan pasukan hendaklah dinilai dan dibandingkan agar individu atau atlet tersebut dapat membiasakan diri mereka. Kemampuan jurulatih dalam melatih juga harus dinilai agar dapat memberi kesan yang positif kepada atlet atau pasukan tersebut. Seterusnya, fasa yang kedua. Fasa yang kedua ini adalah fasa pertelagahan atau perbalahan. Pada fasa ini, wujudnya polarisasi atau konflik dan tentangan pemain versus pemain sehingga tercetusnya pergaduhan. Ini akan menyebabkan sesi latihan tersebut akan terganggu dan ada unsur iri hati sesama individu atau atlet. Perkara ini biasanya berlaku semasa pramusim atau lebih dikenali sebagai pemilihan pemain karena ramai yang ingin menjadi pemain pilihan ataupun pemain yang pertama. Dengan itu, sifat pentingkan diri akan muncul pada setiap diri individu atau pemain. Dalam menangani masalah ini, jurulatih haruslah memainkan peranan dengan bertegas serta memberikan nasihat yang positif akan pentingnya bermain sebagai satu kumpulan. Seterusnya, fasa yang ketiga ialah fasa pembentukan norma. Pada fasa ini, pertelagahan dan perbalahan sesama pemain semakin berkurangan. Seterusnya, jalinan yang positif dapat dilihat. Dengan itu, para pemain mula menunjukkan sikap bekerja sama dan saling bantu-membantu di dalam pasukan. Oleh yang demikian, konsep kesepaduan dan identiti mula terbentuk dan kepentingan pasukan diutamakan bagi mencapai objektif pasukan. Oleh itu, jurulatih haruslah melihat
dan menilai para pemain di atas sumbangan yang diberi oleh setiap pemain dan kejayaan sebagai sebuah pasukan. Seterusnya, fasa yang terakhir yaitu fasa prestasi. Di dalam fasa ini, para pemain bermain sebagai satu pasukan bagi mencapai matlamat yang disasarkan. Menurut Francis dan Young, 1979, ia merupakan fasa kematangan hubungan. Pada peringkat ini, para pemain tahu akan peranan masing-masing serta menghargai sumbangan yang diberikan oleh rakan. Seterusnya, sokongan yang diberi juga tidak terbelah dan perasaan iri hati tidak akan muncul. Dengan itu, hubungan sesama pemain di dalam sebuah pasukan menjadi semakin mantap. Seterusnya, kita akan pergi ke faktor yang mempengaruhi kesepaduan pasukan. Yang pertama ialah size kumpulan. Dan yang kedua, interaksi di antara ahli kumpulan itu, bagaimana cara mereka berkomunikasi di dalam kumpulan tersebut. Yang ketiga, kejelasan matlamat kumpulan. Yang keempat, iklim pasukan yang kondusif. Yang kelima, kejelasan peranan ahli. Dan yang terakhir, apresiasi ketua terhadap prestasi ahli di dalam kumpulan tersebut. Seterusnya, kita akan pergi ke faktor yang menggugat kesepaduan pasukan. Yang pertama, percanggahan matlamat pasukan. Yang kedua, kekerapan pertukaran ahli kumpulan. Yang ketiga, perebutan kuasa dalam kumpulan. Yang keempat, masalah komunikasi dalam pasukan. Yang kelima, faktor kurang jelas dari segi peranan yang dimainkan oleh individu tersebut di dalam pasukan itu. Yang keenam, kritik yang negatif diberikan secara berterusan dapat menggugat kesepaduan di dalam pasukan tersebut. Dan yang ketujuh, pertembungan personality. Seterusnya, kita akan pergi ke cara untuk meningkatkan kesepaduan di dalam pasukan. Cara yang pertama ialah individu haruslah membiasakan pemain dengan peranan rakannya yang lain. Yang kedua, sebagai sebuah pasukan, Anda haruslah mengenali pemain ataupun rakan Anda dengan baik, agar ianya dapat memberikan komunikasi yang lancar dan juga dapat meningkatkan hubungan yang positif di antara pasukan. Yang ketiga, strategi komunikasi yang berkesan. Yang keempat, berikan komen yang positif selepas perlawanan. Yang kelima, berikan maklum balas kepada pemain. Yang keenam, wujudkan sistem sokongan dalam pasukan. Yang ketujuh, awasi kumpulan kecil dalam pasukan agar tidak terjadinya masalah yang negatif di antara pasukan-pasukan kecil dengan pasukan yang besar, agar pertelagahan tidak terjadi. Sekiranya perkara ini terjadi, ianya akan membawakan kesan yang negatif kepada pasukan. Dengan itu, kita haruslah awasi kumpulan kecil dalam pasukan. Seterusnya, konsisten ketika mendisiplinkan pemain. Dan yang terakhir, atasi masalah keciciran pemain. Dengan itu, selesailah pembentangan saya. Sekian dan terima kasih.